Yana ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingannya ini derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayah, Mak, walaupun kita ni keluarga susah, adik tetap berjaya. Adik janji, adik akan berbakti kepada Ummah. Alhamdulillah. Ya Allah. Syukur. Tanya anakku. Kegembiraan seorang ibu dan ayah apabila melihat kejayaan anaknya. Hanya dengan RM1 sahaja di poket anda, ianya dapat menggembirakan hati ramai individu yang memerlukan. Jika kita teliti berkaitan dengan wakaf ini, ianya telah bermula sejak daripada zaman Nabi SAW lagi. Antara kisah yang kita boleh bawakan hari ini ialah kisah Sayyidina Uthman ibn Affan yang membeli sebuah perigi daripada seorang Yahudi di Madinah. Semuanya bermula apabila Nabi SAW mengatakan, "Wahai sahabatku sekalian, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya yang untuk dapat membebaskan perigi itu, lalu ia menyumbangkan untuk umat, maka akan mendapat syurganya Allah Subhanahu wa taala." Maka Uthman yang mendengar, dia terus pergi bertemu dengan Yahudi pemilik perigi itu untuk membeli daripadanya dengan harga yang tinggi. Tetapi Yahudi tersebut tidak mahu menjualnya kerana itulah satu-satunya sumber pendapatannya. Maka Uthman menggunakan kebijaksanaannya untuk membeli juga perigi tersebut dengan mengatakan, "Bagaimana jika aku membeli separuh perigi ini daripada kamu?" Tanya Yahudi tersebut, "Apa maksudmu wahai Uthman?" Maka Uthman menerangkan, "Jika kamu setuju, hari ini perigi ini menjadi milikmu, esok menjadi milikku, lusa akan menjadi milikmu semula, dan begitulah seterusnya." Maka setujulah Yahudi tersebut dengan cadangan Sayyidina Uthman ibn Affan itu. Maka ketika mana hari Uthman mendapat giliran memiliki telaga, Uthman telah memberikan minum kepada semua penduduk Madinah dengan secara percuma. Sehingga kan keesokan harinya, Yahudi tersebut pula berniaga air telaga itu, namun tidak ada seorang pun yang membelinya kerana mahu menunggu giliran Uthman berniaga agar dapat meminum air tersebut secara percuma. Yahudi tersebut mengalami kerugian yang amat besar dan akhirnya dia bertemu dengan Uthman dan mengatakan, "Wahai Uthman,
belilah separuh lagi perigi ini dengan harga yang sama. Engkau beli separuh semalam. Maka Uthman pun setuju. Sejurus selepas dia memiliki perigi tersebut, dia mewar-warkan perigi tersebut, diwakafkan agar dapat digunakan oleh semua masyarakat. Dan sehingga kini tuan-tuan, telaga itu dapat digunakan oleh orang ramai dan hasilnya telah diberikan orang-orang yang memerlukan. Subhanallah. Tidakkah kita mahu jadi seperti Sayyidina Uthman ibn Affan yang meninggalkan dunia ini dengan harta wakafnya yang masih digunakan oleh orang ramai? Bertanyalah pada diri sendiri. Adakah semua nikmat dan kesenangan yang ada pada kita saat ini sudah cukup untuk membantu ummah? Atau hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri? لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu tidak sekali-kali akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Pakcik, minggu depan kita sambung ya rawatannya. Tapi doktor, pakcik tak ada duit doktor. Nak buat macam mana? Pakcik jangan risau, kita akan usaha juga untuk dapatkan rawatan untuk pakcik ya. Turun pakcik ni kena. Perniagaan yang tidak merugikan adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada sketsa tadi, sedar ataupun tidak, orang yang berwakaf telah membantu meringankan beban orang yang tidak mampu untuk menyara kos rawatan perubatan mereka. Apabila qari'ah membacakan ayat Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat ke-92 sebentar tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak dikira sebagai kebaikan sehingga apa yang kamu infakkan harta itu dengan harta yang paling kamu sayang. Teringat saya satu kisah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang sangat kaya kerana dia memiliki kebun-kebun tamar yang banyak di Madinah. Beliau ialah Abu Talhah Al-Ansari. Ceritanya, apabila turun sahaja ayat ke-92 dalam surah Ali Imran kepada Nabi SAW, maka ayat itu disebarkan kepada semua penduduk Madinah, termasuk yang mendengar ayat tersebut ialah Abu Talhah Al-Ansari. Amat mengujakan kita apabila melihat reaksi Abu Talhah. Apabila dia mendengar ayat ini, dia terus bangun dan menuju kepada Nabi SAW untuk beramal dengan ayat yang baru didengarnya tadi. Sesampainya dia kepada Nabi SAW, Abu Talhah berkata, "Ya Rasulullah, telah turun kepada kamu surah Ali Imran ayat ke-92. Ya Rasulullah, aku mempunyai banyak kebun-kebun, tetapi kebun yang paling aku sayang ialah kebun Bayruha, iaitulah kebun yang ada di belakang masjid Nabi SAW. Maka aku ingin sedekahkan kebun ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala." Nabi SAW terkejut dengan kata-kata Abu Talhah itu dengan mengatakan, "Dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih." Inilah harta yang sangat menguntungkan. Maka Nabi SAW menyarankan kepada Abu Talhah agar diberi dan dibahagikan kebun tersebut kepada kaum kerabatnya. Maka Abu Talhah terus bangun dan mengatakan,
akan kubuat ya Rasulullah. Subhanallah. Lihat bagaimana respon sahabat Nabi SAW dengan ayat Al-Quran. Segera melakukannya setelah seruan itu sampai kepada mereka. Bagaimana pula respon kita terhadap ayat Al-Quran ini? Ayo, jangan berlengah lagi untuk kita keluarkan harta dan berwakaf ke jalannya. Mungkin ada di luar sana yang memerlukan bantuan daripada anda semua. Jom kita berwakaf. Semoga Allah memberikan pahala dan menggantikannya semula kepada anda yang berwakaf hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Wakafku untukmu ya Allah. Saya tak tahu sangat tentang wakaf, tapi apa yang saya tahu, wakaf ni macam kita boleh, dia bukannya hanya pada duit. Dia wakaf ni dia boleh wakaf air, dia boleh wakaf Al-Quran. So dia boleh macam-macam jenis kalau kita nak wakaf. Dan saya tahu wakaf ni dia, pahala dia memang akan mengalir berterusan lah, sebab orang selalu guna apa benda yang kita wakaf tu. Pernah? Salah satunya kita wakaf dengan kita bayar sesuatu benda untuk kita sedekahkan dekat orang ramai supaya benda tu berterusan pahala kepada kita. Tahu? Saya tahu melalui media sosial. Dengan wakaf RM1 tu kita boleh wakaf macam-macam kan. So pahala dari situ akan berterusan sampai kita matilah. Benar, alhamdulillah. Satu yayasan di bawah yang YB Menteri Hal Ehwal Agama yang sangat berperanan besar lah dalam membangunkan wakaf di negara kita. Okey, bismillah. Secara umumnya wakaf dan sedekah ni lebih kurang je sebenarnya, iaitu melanjakan harta sedikit sebahagian daripada harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada beberapa sudut yang kita boleh bezakan. Di antaranya adalah prosedur dia. Sedekah kita boleh buat bila-bila waktu dan secara umum lah, biasa orang awam boleh buat. Tapi wakaf ni boleh kita ada mengikut prosedur tertentu untuk wakafkan harta kita. Sebagai contoh, mewakafkan masjid ataupun Quran di sesuatu tempat. Jadi kita mengikut prosedur itu untuk salurkan harta kita itu kepada platform-platform tertentulah, insya-Allah. Oh, tahu. Saya dapat tahu banyak pasal wakaf ni melalui wakaf kebangsaan ni melalui platform social media macam Twitter, Facebook, Instagram. Banyak sangat kawan-kawan saya duk share. Dan saya juga banyak tengok dekat televisyen pasal iklan wakaf kebangsaan lah. Lagi satu, saya rasa memang bulan Ramadan ni dia sangat sinonim dengan bulan wakaf kebangsaan lah. Seperti mana yang kita tahu, memang bulan Ramadan ni bulan yang baik lah untuk kita buat kebaikan. Setiap hari memang banyak benda nak buat. Kerja, keluarga. Tapi tanggungjawab terhadap agama, insya-Allah saya tak lupakan. Ibadah seperti wakaf adalah sesuatu ibadah yang dituntut dan pahalanya akan berterusan walaupun kita dah tak ada lagi dalam dunia ini.
Berwakaf memacu pertumbuhan, buka peluang untuk membela golongan yang memerlukan dan tidak bernasib baik. Di samping itu, berwakaf menolong membina bangunan seperti masjid dan madrasah, meningkatkan kemudahan awam dan kesihatan, menyediakan peluang pendidikan serta memupuk penjanaan ekonomi. Berwakaf ni kan sebenarnya mengajar kita bagaimana nak jadi lebih pemurah hati, suka menolong dan bersyukur di atas semua nikmat Allah SWT. Dalam kesibukan jadual tu, kita tak sempat untuk menunaikan tuntutan wakaf. Ramai yang tak tahu yang kita boleh berwakaf dengan CIMB Clicks. Cara dia mudah saja. Kita gunakan aplikasi tersebut dan kita tengok di bawah bayar atau pay bills. Typekan wakaf dalam carian dan kita pilihlah badan wakaf yang kita inginkan seperti Yayasan Wakaf Malaysia. Sekarang kita boleh laksanakan wakaf menggunakan telefon ataupun komputer dengan jumlah yang anda mampu bila-bila masa dengan CIMB Clicks. Tuntutan dilaksana untuk keberkatan bersama. Okey, para penonton, sebelum kita ke kemuncak sambutan ataupun pelancaran Bulan Wakaf Kebangsaan, kita nak bercerita sikitlah tentang projek apa ni, hashtag wakaf RM1 je di Yayasan Wakaf Malaysia. Saya tak nak berbicara panjang, saya terus bersama dengan tamu di studio iaitu pengurus bahagian pemasaran dan korporat Yayasan Wakaf Malaysia iaitu Cik Haidatul Aziah Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Aziah sihat ya? Alhamdulillah sihat. Jadi sihat juga ya. Alhamdulillah seadanya. Setakat ni satu Ramadan kita kena sihat insya-Allah. Okey, jadi soalan pertama nak tanyalah sempena apa orang kata tema Bulan Wakaf Kebangsaan kita ni kan, wakaf membangun Malaysia Madani. Apa produk wakaf yang ditawarkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton TV Al Hijrah pada pagi ini. Okey, menjawab kepada pertanyaan sebentar tadi, kami daripada Yayasan Wakaf Malaysia sebenarnya kita ada pelbagai produk wakaf yang kita sediakan dan bagi tujuan kita mempromosi kepada masyarakat dalam tempoh Bulan Wakaf Kebangsaan ini. Kita ada produk yang pertama, kita ada produk wakaf armalah. Apa itu armalah? Wakaf armalah ni produk wakaf untuk ibu tunggal, untuk bantu ibu tunggal memulakan perniagaan. Jadi sekiranya dana wakaf yang kita terima untuk wakaf armalah tersebut, kita akan guna untuk bantu ibu-ibu tunggal ini memulakan perniagaan. Keduanya, kita ada tabung wakaf khas perkhidmatan air ataupun kita ringkaskan kepada wakaf air. Jangan kat sini kita jangan keliru, bukan air tu yang kita wakafkan. Tapi yang kita wakafkan tu adalah utility ataupun macam tube well, tangki yang mana kita menyediakan satu platform ataupun satu benda yang kita nak sampaikan air bersih tu kepada masyarakat. Okey, seterusnya kita ada wakaf masjid hijau. Kita nak tukar, kita tengok masjid sekarang kita tahu penggunaan elektrik yang sangat tinggi. Jadi dengan penggunaan ataupun pewakafan masjid hijau, kita nak kurangkan penggunaan elektrik dan kita akan tukarkan kepada panel-panel solar. Okey, kita juga ada wakaf sijil bangunan. Okey, wakaf sijil bangunan, sijil wakaf bangunan ni ialah Yayasan Wakaf kita beli dulu bangunan tersebut. Bukan menggunakan dana wakaf. Macam mana kita nak jadikan dia wakaf, kita pecah kecilkan dia. Kalau Cik Adi pernah dengar, kita ada wakaf kaki kan. Wakaf kaki maknanya kita pecah kecil lot bangunan tersebut. Kita wawarkan kepada masyarakat, jom berwakaf untuk sijil wakaf bangunan. Kita ada serendah satu lot tu bersamaan RM25. Maknanya kat sini masyarakat kena tahu akan ada dua akad kat sini. Satu, masyarakat beli dulu lot tersebut. Akad jual beli. Dan selepas dia beli lot tersebut, dia akan wakafkan lot tersebut kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Kat situ kontrak wakaf pula. Jadi bila keseluruhan lot tersebut telah dibeli, kita akan daftarkan aset tersebut kepada Majlis Agama Islam di mana aset tersebut berada. Sesuai dengan dalam perlembagaan, urusan Islam, urusan agama ni terletak di bawah bidang kuasa negeri. Dan Majlis Agama Islam Negeri itu adalah pemegang amanah tunggal harta-harta wakaf tersebut. Dan baru-baru ni juga dalam beberapa hari yang lepas, kita juga telah melancarkan program wakaf Food Bank Rahmah. Kita bekerjasama dengan KPDN, kita kumpul dana wakaf, di mana dana wakaf ni nanti kita akan tukar kepada pembelian mesin retort. Kenapa kita beli mesin retort? Sebab kita nak mengurangkan pembaziran makanan yang berlaku di hotel-hotel. Dan makanan ni nanti kita akan beri ataupun kita sumbangkan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan.
Itu antara produk-produk wakaf yang kita akan ketengahkanlah dalam tempoh kempen Bulan Wakaf ni. Ya, tapi untuk hari ini yang di highlight atau tumpuan diberikan kepada kempen wakaf RM1 je. Kalau ikut poster plakat depan ni, wakaf RM1 je. Kenapa Yayasan Wakaf memilih kempen wakaf RM1 je? Okey, RM1 tu satu kan, RM1. Betul. Sebenarnya kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang bermaksud bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah ini sama seperti sebiji benih menerbitkan 7 tangkai. Dan di setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala kepada sesiapa yang dikendakinya kerana Allah itu maha luas rahmatnya lagi maha mengasihani. Okey, dalam ayat tersebut ada dinyatakan 1 biji menerbitkan 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu menerbitkan 100. Betul. Bermula daripada 1. RM1 tu 1. Okey, jadi kita nak wawarkan kepada masyarakat nak berwakaf. Tak perlu tunggu sampai ada RM100. Tak perlu tunggu hatakan RM10 pun tak ada, tak apa. Jadi kita menggalakkan masyarakat serendah RM1 pun masih boleh berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia, dan saya percaya di mana-mana majlis agama Islam negeri pun ada menerima serendah RM1. Maknanya kat sini kita tahu dalam ayat Quran tadi 1 biji ada dapat 700 menerbitkan 700. Jadi sama juga dengan wakaf kita RM1 ni, insya-Allah pahalanya tu sama dengan RM700. Itu kita nak galakkan kepada masyarakat, tak perlu bimbang keluar-keluar dalam poket alamak RM1 tak jadi wakaf. Kita nak biar tak apa RM1 pun kalau kita kumpul sehingga sebulan RM30 kita berwakaf kalau sehari lah. Itu dia. Sekecil-kecil RM1 pun sebenarnya memberi manfaat sangat kepada mereka yang memerlukan. Okey, apa platform yang disediakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia untuk masyarakat di luar sana, penonton yang nak menyumbang untuk wakaf tunai ini? Okay, kepada masyarakat di luar, kami di Yayasan Wakaf Malaysia kita telah menyediakan platform CIMB Clicks, iaitu perbankan atas talian yang disediakan oleh CIMB. Dan juga kalau tengok tadi iklan yang mula-mula tadi, itu cara berwakaf melalui CIMB Clicks. Dan juga kita ada sediakan QR Duit Now CIMB, yang mana kita akan hebahkan kepada semua masyarakat dalam semua platform hebahan Yayasan Wakaf Malaysia. InsyaAllah dengan semudah kita. Saya percaya semua orang ada smartphone sekarang ni. Betul. Gode-gode, buat apa, handphone, scan, insyaAllah boleh terus berwakaf kepada Yayasan Wakaf Malaysia dengan serendah RM1. Ataupun nak lagi mudah, mana-mana yang bekerja yang ada majikan boleh buat potong gaji. Okey, potong gaji ni lagi mudah sebabnya kita duduk aja, yang kita tahu setiap bulan majikan akan potong gaji kita dan salurkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Tup-tup hujung tahun kita tengok, wah, ada menyumbang lah wakaf dan dapat pula tu potongan cukai. Setiap pewakafan di Yayasan Wakaf Malaysia dapat potongan cukai. Itu yang untungnya. Kat sini kita kata untung di dunia dan untung di akhirat. Betul. Tadi yang klip awal tadi ada tunjukkan penggunaan apps CIMB Clicks dan sebagainya. Ya, betul. Kan. Okey, ni nak tanya sikitlah sebab ramai penonton saya pasti ni terdetik hati untuk berwakaf sebagainya. Apa lagi ganjaran ataupun manfaat yang bakal diterima oleh para pewakaf ni? Sebab yalah kita tahu ganjarannya berlipat kali ganda. Mungkin ada manfaat lain yang mereka perlu tahu ni. Okey, macam saya cakap tadi, di dunia ni kita boleh dapat potongan cukai. Okey, dan kami pun insya-Allah kita akan wujudkan satu program ataupun satu kad privilege lah kepada pewakaf-pewakaf Yayasan Wakaf Malaysia. Maknanya berwakaf lagi banyaklah kelebihan yang akan dapat. Itu di dunia. Contohnya. Dan di akhirat pula kita macam yang Cik Adi cakap tadi, ganjaran tu Allah, daripada Allah. Allah janjikan, bukan kami yang janjikan. Daripada macam dalam ayat Quran pun nyatakan tadi. Jadinya macam contoh Cik Adi, kami dengan CIMB Click ni dengan CIMB Bank ni, CIMB Islamic Bank ni, kita dah banyak dah buat program. Kita dah ada program dana pulih masa negara sedang pandemik dulu. Kita dana pulih ni dana untuk pemulihan dan kelengkapan hospital. Kita apa-apa saja yang masyarakat sumbang untuk kempen dana pulih, kita tukarkan kepada aset hospital. Ada set katil ICU, ada mesin pernafasan daripada hospital-hospital yang menjadi kes rujukan COVID.
Dan baru-baru ni tahun lepas juga kita bekerjasama dengan CIMB Islamic. Kita ada program iTekad 2.0, Rider Entrepreneur, di mana kita bekerjasama dengan CIMB Islamic untuk kita bagi motosikal yang kita buat wakaf bertempoh. Mana mereka ni yang terjejas semasa COVID hari tu dapat motor dan jadi food rider, jadi penghantar makanan. Jadi kat sini dia orang dapat motor tu dan juga dia orang dapat manfaat untuk peningkatan pendapatan keluarga mereka. Itu antaranya. Dan lagi satu, saya tambah sikit, dengan CIMB Islamic juga kita ada buat wakaf kuda. Cik Adi pernah dengar ke wakaf kuda? Okey. Sebenarnya CIMB Islamic di bawah sijil wakaf tunai kesihatan telah pun mewakafkan sebahagian dana, di mana dana tersebut kita tukar kepada kuda. Kuda ni kita gunakan untuk keperluan ataupun untuk pendidikan anak-anak autism, anak-anak cerebral palsy, supaya dia menyeimbangkan hormon mereka. Tu ada kita, kalau siapa teringin nak menunggang kuda tersebut, ada di Maib Sedang. Itu antara yang kita buat lah. Banyak kan manfaat kan sampai kepada mereka yang selayaknya menerima. Okey, akhir sekali pesanan puan kepada para penonton yang berhasrat dan terdetik hati untuk membuat wakaf tunai. Okey, yang dah terdetik hati, jom kita mulakan satu Ramadan kita ni dengan berwakaf. Kita jadikan dia konsisten, insya-Allah. Daripada satu Ramadan sehingga akhir Ramadan, dah banyak dah pahala yang dijanjikan oleh Allah tu kita akan dapat. Dan kita teruskan lagi berwakaf sehingga ke bulan Syawal dan sehingga ke akhirnya setiap hari ataupun setiap bulan. Okey, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Apabila matinya anak Adam, akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tu? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Bayangkan, kita di Malaysia ni ada 32 juta penduduk. Kita tak payah ambil banyak, kita ambil 10% saja. 10% bersamaan dengan 3.2 juta. Kalau 3.2 juta ni berwakaf sebulan RM1 je. Tak perlu sehari, sebulan RM1 je. Sebulan kita dapat 3.2 juta. Setahun kita dapat 38 juta. Formula ni saya dah kira dalam perjalanan ni sebab saya takut salah kira. So ramai-ramai menyumbang kepada Yayasan Wakaf Malaysia, kepada Majlis Agama Islam Negeri supaya lebih ramai lagi penerima manfaat rasa nikmat wakaf tu sendiri. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cik Azia atas perkongsian hari ini. Moga-moga sukseslah hendaknya inisiatif kempen wakaf RM1 je. Okey, itu dia Cik Azia adalah pengurus bahagian pemasaran dan korporat Yayasan Wakaf Malaysia bersama kita. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Okey, baik para penonton, banyak lagi pengisian menjelang pelancaran Bulan Wakaf Kebangsaan. Kita kembali selepas ini. Kembali dalam Assalamualaikum, kita masih lagi menunggu sempena kemuncak perasmian sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan. Tapi ada lagi cerita ataupun inisiatif ataupun kempen yang kita nak kongsikan kepada para penonton. Lebih-lebih lagi tentang hospital wakaf. Ni topik kita ni, hospital wakaf, manfaat untuk semua. Saya bersama dengan Datuk Haji Ahmad Razif Abu Bakar selaku pengurusi eksekutif Kencana Healthcare Sdn Bhd. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini menarik sekali bila bercakap tentang hospital wakaf ni kan. Jadi nak tanya juga sebagai mukadimah, apa peranan pihak Kencana Healthcare dengan ialah lain yang bakal terlibat dengan pembangunan hospital wakaf, dan ialah sebab ini satu perkembangan baru, satu yang orang kata something new lah bila cakap tentang hospital wakaf di Malaysia. Okay. Cara pembangunan ini telah bermula pada tahun 2016. So kita bermula dengan untuk membangunkan tanah keluasan 5.41 ekar milik Majlis Agama Islam Johor, di mana sebagai pemilik amanah tunggal, dan pada masa sama Perbanan Islam Johor sebagai mutawali. Jadi kita ini telah menubuhkan satu kerjasama syarikat SPV ataupun Special Purpose Company bernama Kencana Healthcare untuk mewujudkan membangunkan hospital pakar 300 katil, di mana pembangunan ini merupakan dikatakan pembangunan katalis ketika ini, tetapi di mana boleh diaplikasikan model perniagaan dan juga model
pembangunan untuk pada pembangunan-pembangunan yang akan datang. Okey. Jadi idea asal dia ataupun tercetusnya idea untuk menggunakan wakaf ni sebagai instrumen untuk pembangunan hospital wakaf ni. Okey, tercetusnya idea ni apabila kita nampak lokasi tanah wakaf ni strategik dan mirip kepada Hospital Columbia di Bandar Puteri Puchong dan juga Hospital Subang Jaya Medical Center. Jadi kita convert selepas melalui kajian kemungkinan, kajian perniagaan dan juga hasil daripada analisa SWOT menunjukkan pembangunan ini mampan dan berdaya saing dan memberikan impact kepada ekonomi. Maksudnya pelbagai studi telah dilakukan, SWOT analisisnya dan kajian populasi dan sebagainya itu memang menunjukkan sesuai. Betul. Kita ada tunjukkan bahawa ketika itu kekurangan katil. Jadi kepada masa sama naratif dan juga direction daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan menunjukkan bahawa sektor kesihatan ini adalah sektor yang sangat yang boleh memangkin ekonomi. Dan pada masa yang sama juga kita nampak populasi kawasan tu padat. Jadi kawasan tu juga mirip kepada saya katakan tadi macam Subang Jaya Medical Center dan juga Columbia Asia di Bandar Puteri Puchong. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyaksikan kesesuaian hospital itu dibangunkan di situ. Okey. Dari segi lokasi tanah wakaf ni macam saya kata tadi, apabila pada tahun 2016 tu kita membuat feasibility study atau kajian kemungkinan bahawa pembangunan hospital ni masih ada kekurangan 1,600 katil ketika itu. Jadi kita telah membuat kajian secara detail, terperinci. Bila kita bekerjasama dengan rakan-rakan perniagaan yang terlibat, kita nampak bahawa perniagaan ini boleh diteruskan, dan dengan kerjasama daripada strategik daripada kerajaan negeri especially ketika itu yang sangat padu dan juga senantiasa memberikan sokongan menyebabkan pembangunan ini boleh berjalan dan lancarlah. Dan status pembangunan ini ketika ini adalah dalam proses untuk pembinaan setelah melalui 6 tahun proses pembangunan melalui kelulusan. Jadi kita dah lalu 6 tahun proses kelulusan sebenarnya kan. Jadi projek ni in the midst dalam proses perancangan untuk pembinaan dan tak ada rasa untuk kelulusan lagi dah. Segala kelulusan telah diperolehi. Kita telah perolehi kelulusan-kelulusan. Jadi projek ni dah tak ada lagi permasalahan dari segi model perniagaan, tak ada lagi dari permasalahan dari segi sudut kewangan. Saya katakan tadi model perniagaan tu telah kita perincikan bagaimana pembangunan ini boleh dilaksanakan mengikut model perniagaan telah kita tetapkan bersama rakan-rakan kerjasama strategik. Bila jangka masa hospital tu macam sekarang dalam dah start pembangunannya, pembinaannya dah bermula. Berapa jangka masa untuk mungkin disiapkan? Okey, kalau ikutkan dari segi perjanjian kita, kita akan siapkan pembangunan ini dalam tempoh 3 tahun. 36 bulan. Tetapi kalau kita bekerjasama, bila kerjasama kita cuba siapkan seawal yang mungkin. Pasal keluasan tanah ni dan juga keluasan bangunan ni tidaklah sangat besar. Dia baru 5.41 ekar, keluasan pembinaan baru 3 ekar dan keluasan bangunan itu saja kurang daripada 1 juta kaki persegi. Jadi pembangunan ini dijangkakan mengikut upstream 3 tahun, tapi insya-Allah downstream kita akan cuba siapkan dalam tempoh 2 tahun. Dari segi fasiliti dan kemudahan di hospital wakaf itu nanti? Okey, hospital pakar ni melibatkan 300 katil, melibatkan 200 lebih kurang 260 hospital katil ward dan juga melibatkan katil ICU, CCU, HDU dan melibatkan 6 operation theater dan melibatkan ada 2 cath lab dekat kat situ. So spesifik untuk multidisiplin hospital. Tetapi tertumpu kepada kepakaran niche kat situ nanti yang ada beberapa multidisiplin yang masih dalam proses diperincikan. Okey, menarik sekali. Jadi bila bercakap tentang hospital wakaf ni, pastinya kita nak tahulah ia memberi manfaat pastinya kepada golongan-golongan yang berada dalam kesempitan hidup, yang berdepan dengan kos hidup yang tinggi sebagainya. Apa lagi manfaat yang bakal dinikmati oleh golongan-golongan ini dengan terbinanya atau tertubuhnya hospital wakaf itu nanti? Okey, hospital ni bila kita buat tanah wakaf, kita ada beberapa konsep yang kita telah
fikirkan. Di antaranya kita mesti mencapai maqasid syariah itu sendiri, jaga akal, jaga harta, jaga nyawa dan sebagainya. Tetapi kita memfokuskan bagaimana nak menjaga kesejahteraan komuniti. Pembangunan ni dalam kita punya konsep obligasi kita kena berikan hibah, dan hibah ni kita akan tukarkan kepada instrumen medical insurance card dan akan berikan fokuskan kepada golongan sasaran tersebut. So di mana kita akan memberikan inpatient dan juga outpatient treatment for free melalui premium insurans yang dibiayai sepenuhnya oleh syarikat SPV ni, di mana kita dapat perolehan keuntungan tu daripada perniagaan waktu operasi nanti. Jadi benda ni akan berlaku secara konsisten daripada satu masa ke satu masa yang lain. Yang keduanya, pembangunan ini juga memberikan kesan yang baik kepada institusi terbabit, di mana memberikan kesan kepada mutawali, kepada trustee itu sendiri, di mana aset itu sendiri akan bernilai lebih daripada $500 bilion ketika itu. Jadi apabila kita dah pulangkan dan sebagainya, aset itu juga boleh dimangkinkan ekonomi untuk membantu berterusan kepada komuniti-komuniti yang bersasar ataupun kepada terbatas kepada komuniti yang lain juga. Jadi konsep untuk menyelesaikan kos sehari hidup melalui konsep pembangunan perniagaan hospital ni adalah sangat mampan pada saya, sangat mampan, dan perlu diteruskan kepada hospital-hospital yang lain. Jadi hospital yang saya kata tadi dia masih katalis lagi, diharapkan dapat bangunan yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Secara operasionalnya boleh tak ataupun apa bezanya dengan hospital-hospital lain berbanding hospital wakaf ni dari segi operasinya, dari segi faktor-faktor lain? Okey, apabila kita cerita pasal pembangunan dan tempat wakaf, kita memfokuskan kepada operasi yang sangat niche. Jadi kita naklah dari satu hospital ni hospital yang terlalu multidisiplin dan bersifat secondary. Kita punya hospital ni adalah bersifat tertiary. Jadi kita memikirkan perolehan keuntungan itu supaya dapat memberikan manfaat kepada komuniti-komuniti terlibat. Dia bukannya tertumpu kepada profit oriented semata, tetapi juga bersifat komersial juga di pandangan pemain industri. Supaya pemain industri tak nampak pembangunan yang sedemikian, pembangunan yang macam seolah-olah bersifat charity, bersifat humanitarian. Dia nampak pembangunan ini adalah komersial, tapi pada yang sesama kita ni sebagai pemaju dan juga yang pihak mutawali institusi mempunyai obligasi kepada tanah itu sendiri untuk diberikan manfaat kepada golongan-golongan tertentu. Jadi masa kata tadi tidak terbatas kepada golongan-golongan sasaran, boleh digunakan kepada komuniti-komuniti yang lain juga. I see. Okey. Akhir sekali, apa cabaran yang dihadapi untuk membangunkan tanah wakaf ni, dan ialah sokongan macam mana yang diperlukan? Okey. Pada saya, sepanjang 6 tahun proses pembangunan ni, kita melalui proses untuk memberi pemahaman berkenaan dengan wakaf. Jadi bukan berlaku kepada pemain industri saja, malah perbankan, pelaburan, semua masih kurang pemahaman berkenaan wakaf. Bila kita kurang pemahaman wakaf ni, jadi projek ni akan melibatkan lanjutan untuk memahamkan mereka saja. Makan masa juga. Makan masa. Jadi padahal projek ni sebenarnya kalau kita tengok, projek ni bersifat pembangunan yang sama. Dia hanya melibatkan kelulusan daripada wakaf komiti itu sendiri untuk pembangunan yang sedemikian atau fatwa, memberikan fatwa. Itu saja yang extraordinary. Yang lain itu semua sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga nampak pembangunan yang sedemikian ni ada dua faktor yang ada 4 faktor dalaman dia. Contoh satu faktor pertama, impak kepada ekonomi. Kalau kita kata impak kepada ekonomi, kita dapat menjana peluang perniagaan. Kita dapat beri, macam projek ni saja kita jangkakan akan berikan peluang perniagaan selama 1,000 orang. Kita dapat memberikan rantaian bekalan perniagaan di kawasan terlibat. Kita dapat spurkan growth ke kawasan terlibat juga. Pada masa yang sama, kita dapat berikan pulangan balik kepada kata tadi golongan sasaran. Itu yang keadaan sedia ada. Alright. Sebenarnya banyak lagi bercerita tentang hospital wakaf ni. Menarik sekali, satu inisiatif yang murni lah kita katakan daripada Kencana Healthcare. InsyaAllah ada masa kita jemput lagi dan kita berbicara tentang hospital wakaf ini. Terima kasih banyak Datuk Haji Ahmad Razif Abu Bakar selaku pengerusi eksekutif Kencana Healthcare Sdn Bhd bercerita tentang hospital wakaf. Okey, para penonton, kita nak rehat sekejap bersama Emil Sofia selepas ini.
Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum sempena sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan. Dan kali ini kita akan bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. InsyaAllah nak cerita berkenaan dengan wakaf produktif, melestari pembangunan wakaf di Malaysia. InsyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia, InsyaAllah Encik Abdul Halim Mak Yusof, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bila tajuk kita berkenaan dengan wakaf produktif ni, apa yang dimaksudkan dengan wakaf produktif? Baik, merujuk kepada perkataan produktif itu adalah satu perkara yang melibatkan perkara yang boleh menjana pendapatan yang berulang-ulang. Bila melibatkan wakaf ini, dia adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengurus ataupun membangunkan harta wakaf itu bagi menjana hasil ataupun manfaat yang berulang-ulang daripada harta tersebutlah. Ini selaras dengan hadis yang dirujuk oleh Ibn Umar, di mana Sayyidina Umar ketika mendapat satu tanah kebun kurma di Khaybar telah berjumpa dengan Rasulullah SAW, bertanyakan apa yang patut baginda beliau buat kepada tanah tersebut, dan Rasulullah telah bersabda bahawa jika kamu suka, kamu tahanlah harta itu dan kamu agihkanlah manfaatnya. Ini satu isyarat bahawa bila merujuk kepada pewakaf, dia adalah satu instrumen yang boleh mewujudkan hasil yang berulang-ulang, boleh digunakan dalam beberapa kali, memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Itu maksud produktiviti. Jadi bila kita merujuk kepada wakaf di Malaysia ni, kebiasaannya masyarakat suka berwakaf kalau zaman dahulu dalam bentuk tanah, bangunan dan sebagainya lah. Jadi kita lihat bagaimana kita nak menguruskan aset-aset tanah ini, bangunan ini, supaya dia menjana manfaat yang berulang-ulang. Dan contemporary kini kita telah ada instrumen wakaf dalam bentuk tunai. Jadi kaedahnya bagaimana kita nak menggunakan tunai ini supaya dia menjadi satu instrumen ekonomi yang produktif. Bagaimana kita nak menukarkan tunai ini kepada satu instrumen ataupun kepada satu aset yang boleh menjana pendapatan yang berterusan daripada itu. Kita boleh kalau sekiranya wakaf tunai ini kita tukar kepada aset yang berbentuk seperti sekolah tahfiz contoh, kan, tapi dia dari segi penjanaan aset yang berulang-ulang tu agak kita rasa belum dia tidak dapat begitu. Contoh kalau kita tunai ini kita tukar kepada aset yang berbentuk seperti bangunan komersial yang boleh disewakan, yang boleh menjana pendapatan yang berulang-ulang, dan pendapatan daripada hasil aset komersial ini pula diagihkan kembali, kalau contoh dalam tahfiz tadi. Jadi first layer ataupun di peringkat pertama, kita tukar tunai ini kepada aset kekal dahulu yang boleh menjana pendapatan, dan hasil daripada pendapatan yang peringkat pertama ini boleh digunakan untuk manfaat wakaf yang peringkat kedua ini. Okey. Jadi kalau kita tengokkan apa antara contoh wakaf produktif yang dilaksanakan di Malaysia. Baik. Jauhar melalui peruntukan RMK 9, Jauhar ni yang menubuhkan Yayasan Wakaf Malaysia, melalui peruntukan Malaysia ke-9, antara projek-projek dilaksanakan di bawah pembangunan tersebut adalah pembinaan hotel-hotel wakaf. Mulanya masyarakat agak skeptikal bila wakaf digunakan untuk hotel dan sebagainya lah, sebab kadang-kadang ada sedikit persepsi yang tidak baik dengan hotel. Tapi sebenarnya bila kita buat hotel yang patuh syariah, ini adalah satu instrumen wakaf produktif, di mana bila hotel ni beroperasi, dia menjana pendapatan. Dan di peringkat kami, bila kami diberi amanah untuk menguruskan hotel ini, hasil daripada pendapatan hotel ni kita pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertamanya, dia kembali kepada dana wakaf tunai, untuk meningkatkan kutipan wakaf tunai. Yang keduanya, kita agihkan kepada untuk manfaat masyarakat. Ini yang termasuk kita bagi bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada asnaf, bantuan perniagaan dan sebagainya. Dan sebahagian lagi masuk sebagai hasil kepada Yayasan Wakaf. Jadi kita lihat ini adalah satu contoh wakaf di mana dana ataupun tanah wakaf itu dibangunkan dengan projek yang berbentuk komersial yang boleh menjana pendapatan, dan hasil pendapatan itu diagihkan. Dan Yayasan Wakaf Malaysia sendiri untuk tahun projek pertama Yayasan Wakaf Malaysia melalui projek kecil berimpak besar, kita menggunakan peruntukan yang diberi oleh kerajaan, kita membangunkan bazar-bazar wakaf. Ya, kita ada lebih kurang 350 unit di 70 lokasi. Kita bangunkan bazar wakaf, di mana kita bazar-bazar wakaf ini disewakan pada kadar yang berpatutan lah, kadar yang lebih rendah daripada pasaran, kepada asnaf-asnaf, kepada golongan gaduh mengganggu dan sebagainya. Dan kita dapati kepada ketika itu projek yang kita buat ini dia menjana pendapatan kepada Majlis Agama Islam, kepada peniaga ni lebih kurang RM400 sebulan, setiap bulan. Dan daripada situ juga dia menjana pendapatan kepada Majlis Agama Islam dalam bentuk sewaan lebih kurang RM60,000 sebulan. Jadi kita lihat bagaimana
dana wakaf ni bila dikembangkan, diuruskan dengan cara yang produktif, dia akan menjadi pendapatan yang sentiasa meningkat. Okey, itu dia kalau kita melihat untuk kita dapatkan pendapatan. Bagaimana untuk kita memperlihatkan bahawa wakaf produktif ini mampu untuk menjana ekonomi, tadi, dan juga dalam masa yang sama membantu kos sara hidup sekarang ni. Jadi beban kos hidup rakyat ni, wakaf produktif ini dapat membantu. Baik. Okey, yang pertamanya ada dua projek di bawah Yayasan Wakaf Malaysia yang kita lihat dia adalah dalam bentuk yang produktif. Yang pertamanya wakaf watani ataupun apa yang kita sebut sebagai wakaf pertanian bersepadu, di mana kita menggunakan dana wakaf ini untuk membangunkan projek pertanian. Ini ada di Presiden 20 Putrajaya, di mana kita ada 5 tanaman utama yang kita tanam di situ. Ada golden melonnya, ada cilinya, ada pisang, ada nenas dan juga jagung yang pada ketika kita tanam, di mana hasilnya nanti kita akan bagi manfaat kepada masyarakat dalam bentuk jualan produk-produk pertanian ini pada harga yang di bawah harga pasaran. Ini dapat membantu mengurangkan kos sara hidup lah. Dan sekarang ni juga kami sedang memulakan kerjasama dengan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk mereka bentuk satu model wakaf yang dapat membantu elemen-elemen kos sara hidup tu. Ada 6 elemen kos sara hidup tu. Makanannya, kesihatan, pendidikan, utility dan juga pengangkutan. Jadi kita akan design satu model di mana dana wakaf ini digunakan untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat melalui 6 elemen kos sara hidup tadi. Itu dia. Dan kalau kita lihatkan bila cerita berkenaan dengan wakaf, biasanya individu yang wakaf. Jadi kita nak tahu juga apa peranan yang boleh dimainkan oleh korporat, badan korporat, sektor korporat dalam membangunkan harta wakaf di Malaysia ini untuk kita sama-sama membantu, sama-sama berganding bahu. Baik, terima kasih Amy. Sebenarnya selama ini memang kita banyak membuat promosi kepada masyarakat umum secara individu lah. Tapi kita melihat kutipan melalui individu ni, of course dia ada kekangan je lah. Individu masing-masing ada had dia untuk yang dia boleh wakafkan lah. Tapi bila melihat kepada korporat ni, sebenarnya korporat boleh berwakaf. Berwakaf, apa yang kita buat adalah berwakaf, kita katakan korporat itu berwakaf bagi pihak kerja-pekerjanya. Dan juga dia boleh menggunakan dana CSR dia untuk masuk wakaf. Dan satu lagi yang kita sedang rancang untuk laksanakan ni, untuk mewujudkan satu dana pembangunan, dana wakaf yang besar supaya dia boleh digunakan untuk membangunkan projek-projek yang mega ni supaya manfaatnya lebih besar, adalah apa yang kita sebut sebagai wakaf dalam konteks wakaf bertempoh ataupun wakaf al-muaqqat. Dalam konteks wakaf bertempoh ni, syarikat-syarikat korporat ni ataupun GST besar ni boleh mewakafkan dana dia, sebahagian daripada dana dia dalam tempoh tertentu. Contoh, dia letakkan 1 juta ataupun 10 juta ataupun 100 juta kepada dana wakaf ini bagi tempoh 10 tahun. Dan kita akan kembangkan dana ini melalui projek-projek ataupun pelaburan-pelaburan dalam instrumen kewangan, dan selepas tempoh 10 tahun dana ini kembali kepada dia balik. Jadi dia tak hilang dana tu. Cuma manfaat dalam tempoh itu saja yang diwakafkan. Ini satu konsep yang kita rasa semua pihak-pihak korporat ni boleh bersama-sama dengan kita untuk memakmurkan wakaf ni di Malaysia ni. Jadi itulah besar harapan kita untuk mereka yang menonton, untuk kita sama-sama ada rasa, ada perasaan, ada pengetahuan untuk kita tanamkan diri kita untuk wakaf, untuk membantu yang lain. Jadi apa hala tuju dan juga matlamat daripada Yayasan Wakaf Malaysia dalam pelaksanaan wakaf produktif khususnya? Baik, dalam kita merangka satu pelan induk wakaf nasional yang kita sedang dalam peringkat akhir untuk diterbitkan, kita punya visi untuk pelan induk wakaf nasional adalah agar wakaf menyumbang sebanyak 20% kepada pengembangan kewangan sosial Islam ataupun Islamic Social Finance. Sebab kita lihat sekarang ni, kalau dalam konteks zakat, yang mana zakat adalah sumbangan wajib, zakat telah berjaya di Malaysia ni, telah berjaya mencapai kutipan lebih kurang 3 bilion setahun. Jadi kita lihat bagaimana zakat ini dapat membantu mengurangkan kos sara hidup masyarakat adalah melalui pengagihan dalam bentuk 8 asnaf tu. Cuma zakat ni ataupun limitation yang ada adalah dia hanya mengcover 8 asnaf saja. Berbanding dengan wakaf ni sebenarnya kita lihat dia adalah satu instrumen ekonomi. Kalau kita dapat kembangkan wakaf ini menjadi setaraf dengan ataupun dapat separuh daripada kutipan zakat itu pun alhamdulillah. Kita lihat sebab penggunaan wakaf ni, wakaf kita tak sebut dia bukan tagihan untuk orang miskin semata-mata. Orang kaya pun boleh menerima wakaf. Bila mana orang kaya ni menerima ataupun orang yang berniaga dia menerima wakaf,
pendapatan daripada meniaga orang perniagaan ini nanti dia akan bayar dalam bentuk zakat pendapatan. Jadi maknanya dalam pada wakaf ni boleh juga menerbitkan nanti bayaran zakat daripada perniagaan itu tinggi. Jadi kita lihat bagaimana cantiknya wakaf dalam membantu ekosistem ekonomi sosial Islam itu. Masya-Allah, dan sebenarnya inilah yang kita mahukan dalam sambutan, khususnya sambutan bulan wakaf kebangsaan ni, pencerahan. Kadang-kadang kita tak tahu wakaf tu gapo dia kan. Lepas tu macam tak ada kesedaran nak wakaf. Alamak, harta aku kan. Aku penat-penat cari ni kan. Jadi yang terakhir sekali sebagai pencerahan, dan juga kita nak mengajak semua orang untuk ada apa itu wakaf, dan sentiasa ada niat untuk kita kalau boleh kita wakafkan. Wakafkan harta kita, wakafkan diri kita dan sebagainya. Betul. Satu konsep yang selalu saya sebut wakaf ni yang kita kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya kalau kita tengok secara fizikalnya, bila kita berwakaf kita keluar duit daripada simpanan kita, daripada poket kita. Tetapi hakikatnya sebenarnya kita menabung untuk akhirat. Keluar daripada tabung dunia kita masuk kepada tabung akhirat kita. Mana duit tu tak ke mana? Tak ke mana. Tambahan lagi bila sebutkan manfaat wakaf tu gandaannya adalah 700 kali ganda. Maknanya bila kita berwakaf RM1 hari ini, gandaan pahalanya 700. Cantik, sangat-sangat cantik. Dan kita semua orang saya rasa mampu untuk menjadi jutawan akhirat dengan mewakafkan jumlah lebih kurang RM1,450. Kita telah menjadi jutawan akhirat dengan formula 17700 tadi. Jadi itulah harapan kita supaya kita menjemputlah semua masyarakat di luar sana untuk sama-sama kita berwakaf, sama-sama kita mengimarahkan wakaf ini dan sama-sama kita menjadi jutawan akhirat insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah itu semoga kita menjadi jutawan akhirat, dan lebih-lebih lagi ini di bulan Ramadan al-mubarak insya-Allah. Semoga Allah lipat gandakan macam tadi kamathal habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maknanya daripada satu tu menjadi 7 berganda-ganda insya-Allah. Terima kasih banyak kepada kita ucapkan kepada Cik Abdul Halim Mak Yusof, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia dalam Wakaf Produktif melestari pembangunan wakaf di Malaysia. Semoga institusi wakaf terus berkembang dan kita pun sentiasa bersemangat untuk mewakafkan harta kita. Jangan ada rasa kedekut insya-Allah ada habuannya di akhirat insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan. Dan para penonton, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton, teruskan semangat kita di bulan Ramadan yang mulia ni, satu Ramadan dalam sambutan bulan wakaf kebangsaan. Hari ini kita nak sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan wakaf membangun Malaysia Madani. Seperti biasa kita ada hashtag wakaf madani. Jadi kita akan bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, iaitu yang berbahagia Datuk Selamat Paigo. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak dah perbincangan kita berkenaan dengan wakaf, tapi kita nak tahu juga apa hala tuju kerajaan hari ini Datuk dalam memajukan wakaf di Malaysia, dan sejauh mana Malaysia mengambil bahagian dalam usaha pemerkasaan wakaf di peringkat serantau. Okey, terima kasih Puan Amy. Kita melihat bahawa hari ini merupakan hari pertama kita berpuasa, alhamdulillah. Dan 1 Ramadan ini merupakan tarikh keramat di mana ini tahun ketiga kita buat sambutan wakaf kebangsaan, alhamdulillah. Dan sebenarnya hala tuju yang dimasukkan bagi wakaf ini ialah kita mahu supaya sesuai dengan tema pada tahun ini iaitu wakaf membangun Malaysia Madani. Perkara ini juga sebenarnya telah disebut dalam ucapan bajet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, di mana mahu supaya wakaf ini diperkasakan terus seperti mana tahun-tahun yang sudah juga. Dan sebenarnya wakaf ini perlu diperkasakan, dan hasrat kerajaan sebenarnya mahu supaya wakaf ini dapat menyumbang sebanyak 20% dalam sektor ekonomi Islam, yang mana akan dapat memberi manfaat kepada masyarakat di luar sana insya-Allah. Dan sebenarnya hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam hala tujunya tentang wakaf ini, dia mahu supaya di peringkat kebangsaan ini diwujudkan satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa yang berkaitan dengan jawatan kuasa nasional tanah wakaf, dengan harapan supaya
khususnya tanah-tanah wakaf dapat dibangunkan dengan sebaik-baiknya lah. Ya. Dan kita melihat bahawa usaha-usaha ke arah pemekasan wakaf ini perlu dibuat, di mana antara perkara-perkara yang perlu dilaksanakan adalah supaya dapat melibatkan JLC ataupun syarikat-syarikat yang besar bersama-sama untuk melaksanakan wakaf di atas sumbangan mereka supaya perkara ini dapat dilaksanakan bersama dan seterusnya manfaat akan diterima oleh banyak pihak nanti insya-Allah. Menyentuh tentang perkara berkaitan dengan kerjasama di peringkat serantau, sebenarnya Malaysia tidak ketinggalan di mana kita juga terlibat di peringkat antarabangsa, antaranya seperti kita ada satu platform yang dinamakan Persidangan Mabim yang melibatkan negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia, Brunei, Indonesia dan juga Singapura, di mana platform ini kita gunakan untuk perbincangan. Dan khusus tentang wakaf, sebenarnya Malaysia telah dilantik sebagai pengurusi dalam hal ehwal ekonomi ini, dan termasuklah isu wakaf yang kita bincangkan di peringkat Mabims ini, ya. Dan termasuk juga sebenarnya kita ada juga membuat perjanjian ataupun memorandum persefahaman di mana melibatkan negara-negara luar juga, termasuk Arab Saudi, Palestin, yang membincangkan tentang isu-isu wakaf yang insya-Allah akan memberi manfaat kepada negara-negara yang kita buat perjanjian. Baik. Kalau kita tengok selain daripada peranan kerajaan itu sendiri, bagaimana sektor korporat juga turut boleh berperanan dalam menjayakan agenda wakaf madani ini? Okay. Sektor korporat ini sebenarnya peranan mereka juga agak besar sebenarnya. Mereka ni mempunyai dana-dana yang boleh mereka bangunkan, ya, mereka kongsi bersama dalam industri wakaf ni sebenarnya boleh bekerjasama dengan majlis-majlis agama Islam negeri. Dan kalau kita lihat sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam Negeri ini sangat penting bagi membangunkan tanah-tanah wakaf yang ada di negeri masing-masing lah. Dan bagaimana mereka nak membangunkan, so kerjasama antara pihak-pihak korporat ni, terutamanya apa yang berlaku pada hari ini. Kalau kita lihat banyak syarikat ataupun bank-bank tempatan yang telah bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri yang telah memperuntukkan dana untuk membangunkan projek-projek. Macam-macam projek lah yang telah dibuat, termasuk pembangunan perumahan dari segi pelbagai aspek wakaf, termasuklah juga dari sudut kesihatan, menyediakan kemudahan hemodialisis dan sebagainya. Itu antaranya. Baik, kalau melihat kepada sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan 2023 yang kita sambut saban tahun, dan saya kira saya pun dah beberapa tahun juga bersama dengan sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan ni. Jadi apa lagi antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh institusi wakaf sendiri dalam mempromosikan wakaf di kalangan masyarakat Malaysia? Kita nak semua orang tahu apa itu wakaf, kenapa kita perlu berwakaf, apa fungsinya wakaf, apa yang masyarakat boleh dapat dengan wakaf. Institusi wakaf merupakan ramai sebenarnya pemain-pemain industri wakaf ini. Yang paling penting sebab kalau kita lihat macam mana disebutkan yang lalu, di mana kalau kita lihat wakaf ini adalah suatu instrumen penting dalam agama yang boleh dimainkan. Oleh kerana itu wakaf ini merupakan satu instrumen yang sebenarnya terletak kepada hak negeri. Pemegang tunggal wakaf ini adalah di negeri masing-masing, dan oleh kerana itu setiap negeri, terutamanya Majlis Agama Islam negeri-negeri, perlu mainkan peranan untuk dalam konteks untuk memberi kefahaman, penjelasan dan kesedaran kepada masyarakat luar sana untuk berwakaf. Ini kena dibuat dari semasa ke semasa. Malah kami di peringkat persekutuan Jauhar dan juga Yayasan Wakaf turun ke Padang. Kita pergi kepada negeri-negeri untuk membuat penjelasan dan juga pemahaman tentang pentingnya wakaf ini. Tadi ada sebut, bagilah RM1 berwakaf, tak ada masalah, boleh. Kita tak boleh nak kumpul duit untuk wakaf, jangan. Nak kumpul macam mana? Memang tak, kalau ada duit wakaf je lah. Kita mulakanlah apa yang kita ada, kita wakaf. Dengan wakaf begitu, insya-Allah harta kita akan berkembang. Jangan tunggu kita nak dapat banyak baru nak wakaf. Itu yang benda simple yang kita kena buat lah. Dan itu untuk individu. Dan untuk korporat ni juga kita kena bersama-sama lah dalam industri ini untuk memastikan supaya wakaf ini pada masa akan datang dapat berkembang maju. Kalau kita lihat di negeri-negeri banyak sebenarnya tanah-tanah wakaf yang belum dibangunkan. Kita seru, kita minta supaya setiap
syarikat-syarikat yang ada ruang dan ada pendapatan lebih untuk bersama-sama berwakaf bagi membangun apa saja projek di negeri-negeri, insya-Allah. Bila cerita berkenaan dengan projek negeri-negeri, bagaimana kerajaan persekutuan bekerjasama dengan Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk kita membangunkan wakaf ini dan memastikan keberkesanan wakaf ini sampai kepada setiap masyarakat itu? Okey. Peranan yang dimainkan oleh pihak federal, terutamanya Jauhar dan juga Yayasan Wakaf Malaysia, kita di peringkat federal ini akan cuba selaraskan sebaik mungkin. Di setiap negeri. Dalam Malaysia ni ada 14 buah negeri, masing-masing ada aset masing-masing. Tanahnya banyak, tanah-tanah wakaf yang perlu dibangunkan. Peluang-peluang untuk membangunkan wakaf ini terletak kepada negeri. Kita selalu turun padang, kita selalu libat urus kepada setiap negeri-negeri supaya dapat berbincang. Kalau ada projek-projek yang sesuai, apa projek yang mereka nak buat, kita akan bincang. Dan projek-projek ini akan dikemukakan kepada kita, kita lihat, kita kaji, dan kalau ianya berpatutan, ianya wajar dan bersesuaian, kita akan bawa ke peringkat atas untuk kita buat permohonan peruntukan supaya peruntukan dapat diberikan dan kita majukan projek-projek berkenaan. Sebagai contohnya banyak sebenarnya, terutamanya negeri Pahang. Mereka telah melaksanakan banyak projek-projek wakaf, terutamanya kalau kita lihat, yang mudah kita lihat ialah mereka membangunkan pangsapuri ataupun rumah-rumah yang banyak bertingkat. Ini tujuannya adalah untuk diberi manfaat kepada mereka yang susah di situ, dan ini alhamdulillah mereka yang tiada rumah dapat nikmat daripada itu. Dan perkara ini diteruskan oleh negeri berkenaan, dan saya fikir perkara-perkara seumpama ini akan dilaksanakan juga di negeri-negeri lain, termasuk juga wakaf pertanian. Sebenarnya wakaf pertanian ini untuk sekarang ni makanan susah, keterjaminan makanan, inilah satu aspek yang boleh dimainkan dalam konteks wakaf supaya tanah-tanah terbiar kita bangunkan. Dari segi pembangunan pertanian nanti akan dapat memberi keterjaminan makanan kepada masyarakat seluruhnya. Itu dia. Dan kalau melihat pada hari ini daripada pelbagai institusi wakaf, saya kira satu peranan yang bukan kalang-kalang. Maksudnya bukan calang-calang. Maknanya kita peranan yang besar terhadap semua. Dan bagaimana Datuk melihat ataupun harapan Datuk setelah bulan wakaf kebangsaan ini dilancarkan, kita nak wakaf ini menjadi satu misi, menjadi satu matlamat kepada setiap orang. Bila kita lancarkan bulan wakaf kebangsaan ini setiap tahun, satu Ramadan merupakan satu tarikh keramat sebenarnya. Ramadan ini banyak dia punya hikmah, banyak dia punya pahala. Maka kerana itulah kita beri semangat kepada semua pihak supaya kita mulakan Ramadan ini. Bukan bermakna berwakaf untuk bulan Ramadan saja. Ramadan ini sebagai starting. Kita perbaharui kita punya tekad supaya kita bersama-sama berinfak, terutamanya wakaf, supaya lepas Ramadan ini diikuti dengan Syawal dan seterusnya, kita akan berterusan. Masa berpusing, berulang, dia berpusing, kita akan jumpa balik insya-Allah pada Ramadan akan datang. Dan bila kita buat sebegini, perkara ini akan hidup. Kalau kita tak buat, ianya akan mati, masing-masing leka, jadi adalah sayang. Oleh kerana itu ini merupakan satu program yang kita anjurkan supaya dapat kita menguar-uarkan, dapat kita memberi motivasi kepada semua masyarakat supaya turut berwakaf. Ambillah peluang pada bulan Ramadan ini supaya kita dapat sama-sama meraih pahala, insya-Allah. Dan kita bagi sedikit, Allah akan beri ganjaran yang lebih, mudah-mudahan. Ini merupakan satu ruang kepada kita untuk terus kita memberikan sesuatu yang terbaik supaya manfaatnya juga dapat pada kita, bukan sahaja setakat di dunia, malah di akhirat nanti insya-Allah. Dan saya juga berharap dengan usaha-usaha yang kita lakukan ini akan dapat memberi penjelasan terbaik kepada masyarakat di luar sana. Dan insya-Allah lepas ini kita akan ada program-program pengisian sepanjang bulan Ramadan ini dengan webinar-webinar. Saya minta supaya setiap mereka yang berada di negeri dapat mengikuti webinar-webinar yang kita akan adakan nanti, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Terima kasih banyak di atas segala usaha dalam memberi pencerahan, memberi pendedahan. Jazakumullah khairan katsiran, insya-Allah. Dan semoga wakaf membangun Malaysia madani. Para penonton, jika kita nak menjadi yang sebaik-baik manusia, khairun nas,
anfa'hum linnas, manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya, insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Datuk Selamat Payuh, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar, dan insya-Allah kita nak berehat seketika selepas ini bersama-sama dengan kami dalam pelancaran perasmian sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan 2023. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih. Setiap hari memang banyak benda nak buat. Kerja, keluarga, tapi tanggungjawab terhadap agama, insya-Allah saya tak lupakan. Ibadah seperti wakaf adalah sesuatu ibadah yang dituntut dan pahalanya akan berterusan walaupun kita dah tak ada lagi dalam dunia ini. Berwakaf memacu pertumbuhan, buka peluang untuk membela golongan yang memerlukan dan tidak bernasib baik. Di samping itu, berwakaf menolong membina bangunan seperti masjid dan madrasah, meningkatkan kemudahan awam dan kesihatan, menyediakan peluang pendidikan serta memupuk penjanaan ekonomi. Berwakaf ni kan sebenarnya mengajar kita bagaimana nak jadi lebih pemurah hati, suka menolong dan bersyukur di atas semua nikmat Allah SWT. Dalam kesibukan jadual tu, kita tak sempat untuk menunaikan tuntutan wakaf. Ramai yang tak tahu yang kita boleh berwakaf dengan CIMB Clicks. Cara dia mudah saja. Kita gunakan aplikasi tersebut dan kita tengok di bawah bayar atau pay bills. Typekan wakaf dalam carian dan kita pilihlah badan wakaf yang kita inginkan seperti Yayasan Wakaf Malaysia. Sekarang kita boleh laksanakan wakaf menggunakan telefon ataupun komputer dengan jumlah yang anda mampu bila-bila masa dengan CIMB Clicks. Tuntutan dilaksana untuk keberkatan bersama. Okey, para penonton, kembali dalam Assalamualaikum. Saya bergandengan dengan Amy Sofia pada pagi yang mulia ini. Jadi, Amy, dah tiba saat yang kita nanti-nantikan, iaitu Majlis Pelancaran Perasmian Bulan Wakaf Kebangsaan 2023. Itu dia. Dan insya-Allah hari ini bersama kita bagi meraihkan majlis yang cukup bermakna hari ini. Kita bersama dengan di studio pada hari ini, itu yang berbahagia Tuan Haji Ruslan Said, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, mewakili Ketua Pengarah. Yang bahagia Datuk Selamat Payuh, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar. Yang bahagia Encik Abdul Halim Mat Yusof, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Itu dia. Dan turut bersama kita di studio pada pagi ini ialah Yang Berusaha Tuan Haji Sufian Yahya selaku Pengurus Besar Kejuruteraan dan Sokongan Penyiaran TV Al-Hijrah. Seterusnya Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Yang Berusaha Encik Mat Ramzi bin Ishak, Timbalan Ketua Pengarah Jauhar, dan Yang Berusaha Encik Zamzuri Gani selaku Pengurus Operasi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia ataupun PERTIS. Itu dia, insya-Allah. Dan juga insya-Allah pada hari ini turut bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Dengan ini kita akan menyaksikan ucapan perasmian dan pelancaran Bulan Wakaf Kebangsaan tahun 2023 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yakni Perdana Menteri Malaysia. Ayuh sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Saudara Dr. Muhammad Naim, Menteri, dan Datuk Hajah Hakimah, Ketua Pengarah JAKIM, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Datuk Selamat, dan rakan-rakan saya muliakan. Alhamdulillah kita mengatur syukur setinggi-tingginya kerana dapat meneruskan tradisi galakkan wakaf dan khususnya bulan wakaf yang masuk ke tahun ketiga dengan tema wakaf membangun
Malaysia Madani. Wakaf ini telah menjadi tradisi umat sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila baginda Rasulullah SAW mewakafkan kebun kurma di Madinah dan kemudian melancarkan Masjid Quba, dan kita semua sedia dengan amal itu. Tetapi tradisi ini dapat diteruskan. Kita lihat umpamanya pembinaan wakaf itu melahirkan bukan saja masjid tetapi juga pusat pengajian, universiti-universiti utama dunia Islam termasuk Universiti Al-Azhar. Itu adalah usaha wakaf. Salah seorang mikir Islam, Fazlur Rahman umpamanya, melihat wakaf di zaman baru moden pasca merdeka seperti yang berlaku di Indonesia, itu telah melahirkan ratusan universiti, mahat tahfiz, college-college, dan kebanyakannya diusahakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kita pun tidak ketinggalan walaupun tidak sebesar itu. Sebab itu inisiatif JAKIM untuk terus menyemarakkan aktiviti ini sebagai ikhtiar dan kebijakan dalam menggalakkan umat, sama ada individu, persatuan-persatuan, syarikat-syarikat dan juga GLC, GIC untuk melihat wakaf ini sebagai suatu tradisi yang mesti kita hidupkan, dan mereka boleh memilih untuk menetapkan kaedah dan juga keutamaan dalam bidang-bidang tertentu. Badan-badan wakaf yang sedia ada, tanah-tanah wakaf sedia ada, akan kita kaji dan teliti untuk dapat dibangunkan seperti mana telah dilaksanakan di beberapa tempat negara kita. Jadi saya percaya dengan ikhtiar tambahan oleh Jabatan Wakaf ini, kita dapat menyemarakkan lagi, kerana selagi kita terus ikhtiar ini, terutama bulan Ramadan Mubarak, kullu am wa antum bi khair, kita tentunya akan meningkatkan usaha amal jariah, sedekah dan wakaf yang harus juga menghidupkan dan menghayatkan Ramadan. Jadi inilah gesaan saya, dan saya percaya saya insya-Allah dapat pantau juga terutama syarikat-syarikat kerajaan untuk mencari hala tuju baru untuk meningkatkan usaha yang sedemikian. Dalam belanjawan negara baru-baru ini, saya umumkan umpamanya pembentukan wakaf madani bermula 1 bilion ringgit atau usaha swasta, dan insya-Allah dalam masa terdekat kita boleh umumkan secara lebih terencana apakah maksud wakaf madani dan apakah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memajukan kegiatan wakaf keseluruhannya. Semoga Allah SWT memberkati usaha kita. Jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, demikian tadi ucapan perasmian Bulan Wakaf Kebangsaan tahun 2023 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang bertemakan apa, Amy? Wakaf Membangun Malaysia Madani. Hashtag, tadi hashtag ya, kita juga semua. Wakaf Madani, wakaf RM1. RM1 je. Kullu am wa antum bi khair, kullu sanah wa antum bi taatillah. Iaitu mari sama-sama kita saksikan satu bingkisan istimewa yang telah disediakan sempena Bulan Wakaf Kebangsaan 2023. Saksikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Maksudnya, bandingan yakni derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Kerajaan telah menerima komitmen swasta untuk mewujudkan wakaf madani dengan aset bernilai lebih 1 bilion ringgit.
Itu dia para penonton. Kalau kita lihat paparan video sebentar tadi, nampaklah bahawa besar harapan pihak Jauhar dan juga Yayasan Wakaf Malaysia untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk membudayakan amalan berwakaf ini untuk membangunkan ekonomi ummah di Malaysia. InsyaAllah semuanya hanya di hujung jari. Betul. Dan bukan itu saja para penonton, ada sesuatu yang cukup istimewa akan diserahkan oleh Tuan Haji Ruslan Said, Datuk Samad Paigo, Encik Abdul Halim Mak Yusof, iaitu penyerahan buku Jom Berwakaf dalam tulisan Braille terbitan Jauhar kepada Wakil Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Pertis. Ya, dan dengan ini kami menjemput Pengurus Operasi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia ataupun Pertis, Encik Zamzuri bin Ghani, untuk menerima buku wakaf ini di atas pentas utama. Dipersilakan. Encik Zamzuri bin Ghani selaku Pengurus Operasi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis. Itu dia, dan untuk pengetahuan semua, usaha ini turut disokong oleh Yayasan Wakaf Malaysia yang telah menyumbang dana wakaf tunai pada tahun 2022 bagi tujuan pembelian mesin pencetak Braille Embosser, dan semoga segala manfaat dapat dikongsikan kepada pelbagai lapisan masyarakat, dan juga kita memahami bahawa ilmu ini akan dapat diterokai oleh sesiapa sahaja walaupun mempunyai kekurangan ataupun kelebihan pada sesuatu yang lain. Ya, dan tanya sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat di atas penganjuran Bulan Wakaf Kebangsaan tahun 2023. Hari ini cantik 1 Ramadan. Jadi kita rasmikan kelancaran Bulan Wakaf Kebangsaan 2023, dan semoga segala program di bawah Bulan Wakaf Kebangsaan sepanjang Ramadan dan akan datang dapat memenuhi orang kata hasrat dan amal jariah pihak pewakaf, dan semoga usaha ini beroleh ganjaran serta rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, insya-Allah. Dan kalau pada hari ini kita pasakkan satu ayat yang menjadi motivasi kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasal habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang mana bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu mengandungi 100 biji, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Amin, amin, alhamdulillah. Jadi ayuh rakyat Malaysia, bersama kita berwakaf. Wakaf membangun Malaysia Madani. Jangan lupa hashtag Wakaf Madani dan wakaf RM1 je, insyaAllah. Kita nak berehat seketika. Baik. Teruskan setia bersama kami dalam Assalamualaikum, kembali selepas ini. Setiap hari memang banyak benda nak buat. Kerja, keluarga. Tapi tanggungjawab terhadap agama, insya-Allah saya tak lupakan. Ibadah seperti wakaf adalah sesuatu ibadah yang dituntut dan pahalanya akan berterusan walaupun kita dah tak ada lagi dalam dunia ini. Berwakaf memacu pertumbuhan, buka peluang untuk membela golongan yang memerlukan dan tidak bernasib baik. Di samping itu, berwakaf menolong membina bangunan seperti masjid dan madrasah, meningkatkan kemudahan awam dan kesihatan, menyediakan peluang pendidikan serta memupuk penjanaan ekonomi. Berwakaf ni kan sebenarnya mengajar kita bagaimana nak jadi lebih pemurah hati, suka menolong dan bersyukur di atas semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesibukan jadual tu, kita tak sempat untuk menunaikan tuntutan wakaf. Ramai yang tak tahu yang kita boleh berwakaf dengan CIMB Clicks. Cara dia mudah saja. Kita gunakan aplikasi tersebut dan kita tengok di bawah bayar atau pay bills. Typekan wakaf dalam carian dan kita pilihlah badan wakaf yang kita inginkan seperti Yayasan Wakaf Malaysia. Sekarang kita boleh laksanakan wakaf menggunakan telefon ataupun komputer dengan jumlah yang anda mampu bila-bila masa dengan CIMB Clicks. Tuntutan dilaksana untuk keberkatan bersama.
Alhamdulillah para penonton, di hadapan saya ini ada buku Jom Berwakaf dalam tulisan Braille terbitan Jauhar. Ni kalau dapat kita lihat dan kita akan bersama dengan yang di-Petua Pertis bersama-sama dengan saya iaitu Encik Muhammad Faizal, Cik Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tahu juga sebelum tu berkenaan dengan Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Pertis secara ringkas. Bila penubuhannya, siapa ahlinya dan serba ringkaslah berkenaan dengan Pertis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama, terima kasih banyak kepada pihak TV Hijrah memberi ruang kepada kami. Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis ni telah kita initiatekan sekitar tahun 80-an. Dan kemudiannya kita daftarkan 1996. Sampai sekarang kita bergerak di hampir setiap negeri di Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebentar tadi kalau kita lihat sama-sama kita saksikan simbolik penyerahan buku Jom Berwakaf dalam tulisan Braille yang diterbitkan oleh Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar dengan kerjasama Pertis sempena Bulan Wakaf Kebangsaan tahun 2023. Saya kira satu momen, satu simbolik yang cukup cantik. Jadi apa isi kandungan? Apa isi kandungan buku ni dan manfaatnya kepada pembaca yang menggunakan tulisan Braille ini? Okay, Alhamdulillah. Tadi kita telah program ini sangat istimewa lah bila dilancarkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan kepada pihak yang terlibat. Buku Jom Berwakaf ni telah dibraillekan dengan kepercayaan diberikan daripada pihak Yayasan Wakaf dan Jabatan Wakaf. Secara ringkasnya dia menampilkan betapa pentingnya ibadah wakaf ni dan bagaimana suasana pelaksanaan di Malaysia yang terlalu unik sebenarnya. Sebab kita di Malaysia ni kita ada pelbagai bidang kuasa, persekutuan dan negeri, dan hal ehwal Islam ni terletak dalam bidang negeri. Jadi buku ni memperjelaskan bagaimana konsep wakaf supaya wakaf kita itu selamat. Dan wakaf kita itu dapat pergi kepada sasaran yang betul. Jadi orang kata bukan sekadar sembang kampung je lah. Kan? Jadi bukan sekadar sembang, saya dah berwakaf, tapi wakaf kita itu tak selesai lagi. Tak, kan? Itulah, itu yang paling unik. Alhamdulillah daripada buku ni. Itu dia. Okey, kalau dapat tuan kongsikan kalau tangan saya ni, inilah buku Jom Berwakaf. Ya, proses cetakan satu-satu dalam tulisan Braille ni dan berapa lama masa yang diambil dan berapa ramaikah kaki tangan yang terlibat. Setakat buku yang macam ni pertama sekali kita orang kena melalui proses suntingan ke dalam sistem dulu. Bila kita dah dapat tulisan dia tu dalam komputer, kita perlu convert kepada kaedah Braille untuk di-embosskan. Mana kalau kita nak ambil tempoh emboss ni, iaitu yang tadi dalam video kita di prank awal tadi dah ditunjukkan bagaimana Yayasan Wakaf menyampaikan sumbangan wakaf embosser mesin cetak Braille tu. Jadi untuk cetak buku ni, pencetakan sahaja mungkin memakan masa dalam 10 minit untuk satu buku ni. Cuma kaedah nak sampai ke situ tu dia melalui pelbagai proses. Proses key in-nya, proses daripada key in tulisan Word biasa, kemudian nak convert kepada Braille, kemudian cetak dan kita susun sesuai dengan keperluan OKU penglihatan tu. Jadi tempoh dia ada satu edit dulu kan. Ya, betul. Dia kena sunting betul baru kita dapat embosskan macam yang keluar ini ni. Dan kos ni Braille ni saya boleh bayangkan mesin Braille, kalau mesin cetak biasa tu RM500 kita dah dapat yang terbaik dah. Tapi kita untuk cetak Braille paling kurang RM40,000. Baru satu mesin kita dapat. Dan kertas, kalau tulisan untuk kita kertas A4 tu RM10 tu kita dapat yang terbaik. Tapi kertas Braille, satu ring kertas Braille lebih kurang RM38. Di situ kos dia kita boleh bayanglah. Bagaimana nak terbitkan satu buku ni berpuluh ringgit. Kalau kita bandingkan buku biasa mungkin dalam RM10 ke RM20, tapi untuk Braille ni dia berganda lagi. Dan kalau dapat kita pegang dia pun, kertas dia ni, kualiti kertas dia, sebab kita nak emboss kat sini kan. Betul. Nak cetak dekat sini. Betul. Okey, selepas pelancaran buku wakaf edisi Braille ni, apa perancangan Pertis dalam usaha memperluaskan kefahaman berwakaf di kalangan OKU Malaysia? Sebab kita nak bagi tahu bahawa wakaf ini semua untuk semua dan boleh dapat kepada semua. Betul. Alhamdulillah, sebagaimana firman Allah Taala yang Allah sebut, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berkuasa melipat gandakan pada wakaf, bukan sekadar 700 kali ganda je. Jadi kita nak sahabat-sahabat OKU, sama ada OKU penglihatan secara khusus ataupun OKU pelbagai kategori, ambil manfaat ni.
Jadi pertis pertamanya kita ada kelas mengaji di pelbagai tempat. Selain daripada wilayah, kita ada di negeri-negeri. Jadi peserta kelas mengaji ni akan kita rangsangkan supaya mereka turut mengambil manfaat wakaf sekarang ni. Jadi begitu juga pertisnya kita ada rakan sinergi bersama gabungan-gabungan OKU di pelbagai peringkat. Yang tu kita akan gunakan saluran-saluran tu supaya kita boleh menyampaikan mesej ini melalui muallim-muallim yang pertis bina sendiri. Sebab kita ada muallim-muallim kita yang mana penggerak-penggerak OKU penglihatan yang terlibat langsung dalam hal ehwal Islam. Jadi kita orang akan gunakan orang, kita akan gerakkan usaha ni supaya benda tu sifat dia melata bahkan sampai ke Sabah. InsyaAllah. Allah Akbar. Kalau kita melihat usaha Pertis ini, apalagi kita pun sepatutnya bergerak lebih daripada Pertis untuk jom berwakaf ini para penonton. Jadi apa harapan tuan terhadap usaha memperbanyakkan bahan rujukan pelbagai bidang? Maknanya bukan setakat ini saja. Barangkali buku-buku rujukan yang lain untuk memudahkan capaian ilmu dan maklumat oleh mereka yang OKU penglihatan. Alhamdulillah, memang sasaran kita membina ilmu kepada golongan OKU itu sangat penting. Betul. Kerana itu, Pertis sejak dulu kita bergerak dalam kerangka ini dengan dukungan yang berterusan daripada pihak publik, pihak berkuasa, dan wakaf merupakan satu elemen penting. Sebab di situlah berlakunya pengembangan, di situlah berlakunya gerak kerja bersama di antara Pertis dan komuniti, begitu juga dengan korporat, dan wakaflah yang banyak membantu. Jadi di situlah harapan saya supaya bulan wakaf ni dapat kita manfaatkan dalam bulan Ramadan yang mulia. 1 Ramadan pula kita lancarkan program ni hari ini. Jadi supaya harapan kita supaya masyarakat mendukung bersama dengan penuh kesepaduan, dengan penuh orang kata keikhlasan dalam menjayakan agenda ni, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah yang dikatakan ini hashtag wakaf madani, hashtag wakaf RM1 je, insya-Allah. Inilah jom berwakaf. Dan para penonton, kalau kita jom berwakaf Braille ni, jomlah kita berwakaf untuk barangkali bukan saja untuk manfaat kepada kita, insya-Allah, tetapi juga terutamanya untuk mereka, katalah mereka yang OKU penglihatan ini, untuk kita lahirkan lagi buku-buku rujukan Braille dan sebagainya. Jadi daripada Pertis sendiri, apa harapan daripada Pertis untuk ahli Pertis, untuk mereka yang barangkali juga belum join Pertis dan sebagainya, untuk mereka yang Allah kurniakan, Allah berikan kurang penglihatan tapi insya-Allah lebih kepada yang lain. Itulah orang kelebihan upaya, insya-Allah. Jadi harapan untuk kita, setiap daripada kita berposisi untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Sehingga ke saat ini sekitar 635,000 OKU yang berdaftar di Malaysia. Lebih kurang dalam 45,000 tu OKU penglihatan. Jadi sama ada OKU penglihatan ataupun OKU pelbagai kategori, harapan kita melalui Pertis, kita nak bawa bersama OKU ni supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, hidup dalam keadaan beragama, kenal baginda Rasulullah SAW, kenal Islam, faham Islam, supaya kita dapat mengamalkan Islam itu dengan cara yang pada kadar yang terbaik. Sebab Islam menjamin penyelesaian kepada setiap persoalan, termasuk kesulitan kita sebagai OKU. Islam menjawab persoalan-persoalan tu. Jadi itulah harapan saya supaya seluruh OKU kita kat Malaysia dapat bersama dalam usaha ini, dan tentunya masyarakat, masjid, surau yang telah lama kita bekerjasama dapat terus kita gembelingkan supaya usaha ini terus dipergiat pada bulan Ramadan, insya-Allah. Insya-Allah. Itu daripada Pertis sendiri ada kelas ke kalau kita yang bukan ni, kita boleh kita tahu macam mana nak membaca Braille? Alhamdulillah, memang kita ada buat kelas Quran Braille ni, dan ada pun di kalangan OKU yang bukan OKU memang ada sertai pun. Sebab ada kepentingan macam kita di Sabah, penggerak utama kita adalah di kalangan bukan OKU. Ada cikgu, pensyarah. Sebab diorang kena bergerak di luar pedalaman. Di kawasan-kawasan pedalaman di Sabah ni memang kita digerakkan oleh rakan-rakan kita daripada bukan OKU. Jadi itu yang kita laksanakan. Begitu juga dengan tempat lain lah, insya-Allah. Masya-Allah, betapa nikmat Allah itu begitu luas. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Dan boleh juga membaca Al-Quran melalui Al-Quran Braille dan sebagainya, insya-Allah. Ada juga yang hafal Al-Quran, masya-Allah. Allahu akbar. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Faizal, Cik Yusof yang di-Petua Pertis. Para penonton, jom kita berwakaf. Dan ini ialah buku tulisan Braille terbihan Jauhar, tapi nak katanya misi utama kita lah jom berwakaf. Tak kira apa jua keadaan kita, insya-Allah selagi mana kita mampu, RM1 pun kita boleh mulakan, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada yang di-Petua Pertis. Saya doakan selamat maju jaya, dan kepada semua
rakyat Malaysia dan juga ahli-ahli pertis, insya-Allah semoga terus sukses di mana jua kita berada, insya-Allah. Barakallahu fikum. Insya-Allah. Kita nak berehat seketika para penonton, kembali selepas ini. Setiap hari memang banyak benda nak buat. Kerja, keluarga. Tapi tanggungjawab terhadap agama, insya-Allah saya tak lupakan. Ibadah seperti wakaf adalah sesuatu ibadah yang dituntut dan pahalanya akan berterusan walaupun kita dah tak ada lagi dalam dunia ini. Berwakaf memacu pertumbuhan, buka peluang untuk membela golongan yang memerlukan dan tidak bernasib baik. Di samping itu, berwakaf menolong membina bangunan seperti masjid dan madrasah, meningkatkan kemudahan awam dan kesihatan, menyediakan peluang pendidikan serta memupuk penjanaan ekonomi. Berwakaf ni kan sebenarnya mengajar kita bagaimana nak jadi lebih pemurah hati, suka menolong dan bersyukur di atas semua nikmat Allah SWT. Dalam kesibukan jadual tu, kita tak sempat untuk menunaikan tuntutan wakaf. Ramai yang tak tahu yang kita boleh berwakaf dengan CIMB Clicks. Cara dia mudah saja. Kita gunakan aplikasi tersebut dan kita tengok di bawah bayar atau pay bills. Typekan wakaf dalam carian dan kita pilihlah badan wakaf yang kita inginkan seperti Yayasan Wakaf Malaysia. Sekarang kita boleh laksanakan wakaf menggunakan telefon ataupun komputer dengan jumlah yang anda mampu bila-bila masa dengan CIMB Clicks. Tuntutan dilaksana untuk keberkatan bersama.